الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan dia, dengan kuasa dia. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan lisan dia. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan hati dia. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu di mana juga kamu berada. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan Nazir, Timbalan Nazir, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid Kampung Sungai Lang Baru, tuan-tuan guru, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini di hujung-hujung bulan Zulhijjah ini kita masih lagi diberikan kesempatan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun daripada mati yang sementara, untuk kita melaksanakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala, solat subuh secara berjemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, barang siapa yang solat subuh secara berjemaah seolah-olah dia sembahyang sepanjang-panjang malam. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama istiqamah dalam bukan sahaja melaksanakan perintah Allah SWT, tetapi juga meninggalkan larangan Allah SWT. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita masuk kepada tajuk perbincangan kita pada pagi ini, untuk kita sama-sama di hujung-hujung 1444 Hijriah ini, untuk kita sama-sama muhasabah diri kita di mana iman kita hari ini. Sebab saya beritahu sebelum ni, iman umat akhir zaman seperti ombak, sekejap di atas, sekejap di bawah. Ketika kita berada dalam rumah Allah SWT, iman kita alhamdulillah kita rasa dekat dengan Allah SWT. Tapi untuk kita bawa muhasabah sama-sama dalam keadaan kita pasti akan dipanggil oleh Allah SWT satu ketika nanti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin tahun depan, mungkin 10 tahun akan datang. Kita tak tahu bila kita dipanggil oleh Allah SWT. Tapi bagaimana hari ini kita nak lihat dalam kehidupan kita yang semakin pendek ini, di manakah iman kita, di manakah persediaan kita, isti'dad kita untuk liyaumir rahil, untuk hari pengembaraan kita, hari selepas hari kehidupan dunia, di manakah kita akan berada. Sebab apa? Sebab kehidupan dunia inilah tempat untuk kita bercucuk tanam, dan hasil yang kita buat tuan-tuan yang kita akan tuai nanti apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adakah hasil tuaian itu baik ataupun tidak? Semua itu bergantung apa yang kita laksanakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hari ini bagaimana kita nak menjadikan kehidupan kita semuanya ibadat. Ada orang kata ibadat ini kena masuk masjid. Ada orang kata ibadat ini kena baca Quran semata-mata. Itu betul ibadat. Tetapi bagaimana kita nak jadikan kehidupan kita, kerja kita, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan anak-anak, bersama dengan masyarakat, bersama dengan keluarga dan sebagainya, bagaimana kehidupan kita ini 24 jam kita nak jadikan kehidupan ini beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala, maka adalah ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita masuk syurga bukan dengan pahala,
Kalau nak masuk syurga dengan pahala, maka tak adalah tempat kita dalam syurga Allah SWT. Sebab apa? Sebab kita umat akhir zaman, terlalu banyak dosa yang kita buat. Sebab itu kita masuk syurga dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Nabi SAW sebut wala ana, begitu juga aku. Bukan aku juga tidak masuk syurga kerana amalan aku. Walaupun kita tahu amalan Nabi SAW, dosa yang telah diampunkan sebelum dan selepas, iman sentiasa meningkat. Nabi juga masuk syurga Allah SWT bukan kerana amalannya, tetapi kerana rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Tetapi nak dapatkan rahmat dan kasih sayang, kenalah buat perintah Allah, ma'atakumur rasul fahuzu. Apa yang didatangkan oleh Allah SWT kepada Rasul kamu kena ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang ditegah oleh Allah SWT, maka kita kena hindarkan. Tetapi kita ialah manusia kan tuan-tuan. Nampak larangan Allah, sebab nak buat larangan Allah senang. Nak buat perintah Allah tak ada iman susah, berat. Sebab syurga itu mahal tuan-tuan. Syurga itu tuan-tuan adalah RM1 juta, tuan-tuan ada RM1 bilion, tidak boleh nak membeli syurga. Sebab dia nak beli syurga dengan rahmat dan kasih sayang. Orang yang kaya tuan-tuan nak dapatkan rahmat dan kasih sayang Allah SWT, dengan duit yang dia ada diinfakkan jalan Allah SWT. Yang tak, janganlah kata yang tak berduit macam mana ustaz? Yang tak berduit ada cara lain pula untuk kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Bagaimana kita nak dapatkan pahala yang berterusan di sisi Allah SWT. Itu mukadimah pada pagi ni tuan-tuan. Mudah-mudahan dia menjadi satu ibrah pengajaran kepada diri saya lah, terutamanya untuk kita sama-sama muhasabah. Kita cuti ni tuan-tuan, bukan hari Ahad ni cuti. Nanti awal Muharram hari Rabu kita cuti. Tetapi apakah cuti kita yang kita nak buat? Bukan cuti raya ni, cuti awal Muharram. Kita masuk tahun baru. Cuma pagi ni saya tak nak cerita tentang sejarah awal Muharram tu, nanti masjid ada panggil kan, cerita tentang ibrah awal Muharram, sejarah tentang awal Muharram. Hijrah Nabi bukan bulan Muharram, bulan lain. Tetapi kenapa dinamakan awal Muharram tu diambil sebagai bulan pertama dalam bulan Islam, bulan Qamariyah. Dipanggil Qamariyah tuan-tuan, bulan Islam, bulan Hijri kan. Sebab itu dalam fiqh, semua hukum hakam berkaitan dengan kiraan masa ni, dia tak ada sebut cerita tentang 10 jam, 20 jam, satu hari, tak ada kan. Dia cerita kalau satu hari pun ataupun satu bulan Qamariyah. Dia tak panggil satu bulan Masihi dalam kitab-kitab fiqh kan. Itu ada sejarah panjang tuan-tuan. Pagi ni bukan ceramah awal Muharram. Kita nak sambung kita punya perbincangan berkaitan dalam kitab kita. Sebab masa saya singkat tuan-tuan, sebab saya pukul 10 kena ada kat Kuala Selangor bersama dengan Jawatankuasa Masjid dan juga Surau daerah Kuala Selangor pukul 10 pagi. Tapi insyaAllah pagi ni dapat juga bersama dengan tuan-tuan. Saya juga kalau tidak lepas subuh kena jalan tuan-tuan. Tapi insyaAllah 2 jam sampai tu bersama dengan sahabat-sahabat di sana. Okey tuan-tuan, pada pagi ni kita nak masuk bab seterusnya dalam kitab Al-Kabair ini. Bab yang cukup penting juga, walaupun kita tak terlibatlah dengan dosa-dosa ni kan. Dosa yang kita bincang ni tak adalah kita buat. Sebab tak ada orang nak buat dosa. Sebab lagi-lagi tuan-tuan, orang masjid kan dah tahu, dah membezakan antara dosa dan pahala. Tetapi kita tak tahu tuan-tuan, ada juga dosa-dosa yang kadang-kadang dilaksanakan secara secara senyap. Dosa secara terang-terangan ni kalau orang masjid ni jaranglah kita buat kan. Jarang. Ada dah dosa kita buat. Macam ngumpat orang, itu biasa tuan-tuan. Mengatur orang depan-depan tu kita dah biasa. Hari ni dah jadi trend lah. Tapi tak nak cerita bab tu. Tapi pagi ni kita nak cerita bab satu dosa yang bab ke-14 dalam kitab Al-Kabair ni, iaitu berkaitan dengan minum arak walaupun tidak memabukkan. Sebab hari ni arak ni tuan-tuan, dia dah jadi satu, dekat negeri Selangor lah terutama, dia dah jadi satu kebiasaan dah. Kita pergi kedai arak tak rasa apa-apa. Bukan kita pergi kedai arak, kita pergi kedai yang menjual arak, kadang-kadang kita tak ada perasaan pun dengan orang yang menjual arak. Sedangkan kita tahu dosa jual arak tu. Kita lah, saya lah tuan-tuan. Kita tak ada rasa apa-apa. Tapi kena rasa tuan-tuan. Sebab tu hadis yang saya sebut tadi. Hadis tu bukan sahaja kemungkaran secara jelas yang ada kat depan mata. Orang buat maksiat, orang berzina, orang berhalwat, semata-mata baru kita nak tegur. Tetapi setiap maksiat yang ada depan mata kita tuan-tuan, kita akan cegah.
Sebab itu Nabi SAW sebut, barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka cegahlah dengan kuasa yang dia ada. Kuasa yang ada. Mungkin ada setengah tu kuasa dekat pemimpin, mungkin kuasa tu dekat pegawai masjid, mungkin kuasa tu kat kita. Ada part-partnya. Bukan kuasa semua kita ada, tuan-tuan. Kita nak buat tangkap orang berharwat, tuan-tuan ketuk nak masuk rumah suka-suka, tak boleh, tuan-tuan. Kena ada orang yang ada autoriti. Kalau rasa nak ada setengah orang, dia mencegah kemungkaran dengan kuasa yang dia ada, nampak orang dibelasah, mencuri belasah mati terus pun ada. Ada, tuan-tuan, kes kat masjid dulu kan ada. Orang masuk masjid, curi tabung masjid, dah habis. Orang kampung semua tahu, datang masjid, habis dibelasahnya, mati kawan tu. Akhirnya mati orang masjid tadi kena tangkap, masuk penjara. Masuk penjara, kena 20 tahun, 15 tahun duduk dalam penjara. Kita tak nak, tuan-tuan. Kita buat mencegah kemungkaran bukan dengan nafsu, tetapi kita mencegah kemungkaran ni dengan ilmu dan kefahaman kita berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang buat. Dia tak boleh secara sembrono, ya, tuan-tuan. Jumpa, belasah semua, tak boleh. Dia ada dia punya tata cara dia. Begitu juga dengan salah satu daripada dosa besar, tuan-tuan, arak. Sebab arak ni punca ibu segala masalah. Betul kan? Ada orang dia buat dosa lain tetapi dia tidak berkait-kait. Dia beza dengan arak ni. Once kita tak pernah rasa arak, tuan-tuan. Kita rasa minum air gas yang pekat tu pun rasa dah kepala kita dah ting-tong dah. Walaupun dia tak ada alkohol, gas kan. Sekarang ni lagi pula ada air kosong gas. Tuan-tuan boleh bayangkan air kosong bergas. Air spritzer tu ada yang dijual yang ada gas, tapi bukanlah alkohol yang memabukkan, tak. Tapi kita minum tu kita dah rasa luar biasa. Apatah lagi minum arak kan. Kita pernah cerita pasal arak lebih-lebih pun kita tak pernah minum arak kan. Tapi saya pernah dengar cerita, saya ada anak-anak murid yang mu'allaf ni, tuan-tuan. Dia ceritalah jenis-jenis arak. Ada arak yang ringan, ada arak yang berat, ada arak yang tak rasa apa-apa, ada arak yang minum sekali terus pengsan pun ada. Tapi nanti kita akan cerita tentang hukum bukan saja arak, tetapi hukum perkara-perkara yang memabukkan ni. Apa hukum dia? Ada hukum dia, tuan-tuan. Sebab itu peranan kita cukup besar. Kita tak tahulah. Kita pergi kan atas dasar kebebasan agama katanya. Kita pergi, orang jual arak, kita tak rasa apa-apa. Betul tak, Ustaz? Betul lah kan? Tapi saya suruh ada pergi satu masjid, penduduk masyarakat dia lebih 90% macam kita lah. Kita kat sini rasa bukan lebih 90%, lebih daripada 90% penduduk Islam. Saya pergi satu tempat dekat Selangor juga, tuan-tuan, daerah sempadan antara Petaling dan juga Kuala Selangor. Saya pergi situ, dia punya penduduk bersatu tu, tuan-tuan. Kedai-kedai yang ada jual arak semua dia hantar bantahan. Semua hantar bantahan, tuan-tuan. Sama ada masjid ke, persatuan penduduk ke, hantar bantahan kepada kedai-kedai arak yang orang Melayu masuk, yang ada jual arak, yang orang Melayu bekerja di dalam tu, dan orang Islam sendiri berjual beli. Kita membeli barang-barang di dalam kedai tersebut. Bukanlah beli arak, tetapi ada jual arak. Kalau kita dah biasa, tuan-tuan, dekat Banting ni dah banyak dah kedai-kedai sebeneka ni, semua kebanyakan ada jual arak kan. Kadang-kadang kita kesian, bukan apa, tuan-tuan. Kesian kepada anak-anak kita, kakak-kakak, adik-adik kita yang ada dekat dalam tu, yang berjual beli, yang bekerja di dalam tu. Sebab hari ni kita lihat minum arak baru dosa besar. Sedangkan Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi SAW, hadis panjang, tuan-tuan, 10 golongan yang dilaknat oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang yang berjual beli dengan arak ini. Sebab itu satu hadis Nabi SAW sebut, la'ana Rasulullah SAW fil khamri asyra. Ada 10 golongan yang dilaknat oleh Allah SWT. 10 golongan, tuan-tuan. Itu pun kadang-kadang nanti kita akan tengok macam mana kalau kita duduk dalam majlis-majlis yang ada dihidangkan arak. Sebab ni sekarang ni ada trend, tuan-tuan. Majlis-majlis nak cerita tentang agensi lah. Nak sebut kerajaan tak boleh, tuan-tuan. Sebut kerajaan kita tak ada buat majlis yang menghidangkan arak. Apatah lagi majlis-majlis, tak kisahlah apa, kalau swasta tu ada sebahagiannya, tuan-tuan. Ada juga majlis-majlis di agensi-agensi tertentu, tuan-tuan, yang menghidangkan perkara-perkara ini. Tapi sekarang ni dah tak ada lah. Dulu satu ketika dulu, tuan-tuan, kalau swasta tu jangan ceritalah. Kalau yang ada, orang kata dulu istilah
festival bir kan ada kan buat bantahan dan sebagainya. Itu kena ada tuan-tuan dalam hati kita, walaupun tidak melibatkan orang Islam, tapi buat secara umum kita kena ada perasaan membenci kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab mudarat kepada arak ni besar tuan-tuan. Once tuan-tuan jumpa orang seorang minum arak, dia boleh mengakibatkan mudarat kepada ramai orang. Sebab dia kan orang minum arak ni kan dah di luar kawalan dia dah kan. Dia ada orang kata kalau istilah orang yang kena skizo kan, dia ada lesen besar. Lesen besar ni tuan-tuan, lesen bunuh orang dan sebagainya. Kalau bunuh orang pun dia punya hukum dia lain, sebab dia bukan di bawah kawalan dia. Begitu juga dengan arak ni. Sebab itu banyak kes-kes arak ni kan, bukan dulu je tuan-tuan. Dulu kalau tuan-tuan ingat kisah satu orang abid yang sangat alim tetapi terlibat dengan arak. Akhirnya dosa-dosa lain juga dia terlibat. Disebabkan dia minum arak tuan-tuan, dia berzina. Sebab berzina je orang marah. Dia bunuh perempuan tadi sebab takut. Akhirnya dia banyak kesalahan dia buat. Kesalahan minum arak, kesalahan berzina, kesalahan bunuh orang. Akhirnya Allah SWT campak dia dalam neraka Allah SWT. Kita tak naklah begitu tuan-tuan. Ini kita dekat sini tidaklah terlibat, tetapi generasi kita tuan-tuan. Saya bukannya hari ni tuan-tuan, 10 tahun dulu. Dekat Taman Siputra tu kan ada kedai apek kan. Memang jual arak lah kedai apek kan. Kita nak buat macam mana kan. Tapi anak-anak Melayu kita juga beli tuan-tuan. Beli pergi taman-taman ni kan banyak. Ada kelongkongnya, ada taman permainan minum arak itu tuan-tuan. Siang secara terang-terangan. Belum lagi malam dalam keadaan kita tak tahu pesta-pesta arak yang diadakan. Kan kalau dulu kan banyak. Ada pesta arak, adalah pesta perempuan, adalah macam-macam tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke kelab-kelab, pasti ada arak. Itu pegawai penguasa lah. Tuan-tuan janganlah pergi kan. Ustaz Naudi pula nak pergi pula kedai arak, pergi kedai kelab-kelab yang ada karaoke semua, jangan masuk tuan-tuan. Itu biar penguasa kita yang masuk. Itu pun kalau ada laporan berkaitan dengan orang Islam kita terlibat. Kita tidak mengganggu kebebasan agama orang lain, tetapi kita mencegah kepada orang Islam. Sebab arak ini bukan sahaja haram tuan-tuan, Nabi SAW sebut, tetapi ia juga adalah najis. Sama ada dia buah, nak tengok istilah arak ni tuan-tuan. Arak ini ialah perahan anggur. Kalau dulu perahan anggur lah, tetapi arak ni juga dibuat daripada benda-benda lain tuan-tuan. Selain daripada anggur juga dikira sebagai arak. Dia berbeza dengan alkohol. Semua arak ada alkohol, tetapi alkohol tak semestinya arak. Itu nanti kalau sempat, nanti kalau tak sempat minggu akan datang, bulan akan datang kita akan bincang. Ada juga tuan-tuan berkaitan dengan alkohol yang ada dalam makanan, berapa persen yang dibolehkan, yang tak dibolehkan, dan sebagainya. Itu kalau sempat nanti kita cuba bincangkan. Tapi hadis Nabi SAW ni kita tengok, kita ada ke tak ada. Pertama, Allah SWT, Rasulullah SAW laknat kepada asiroha, iaitu pemerah anggur untuk arak. Orang-orang yang bekerja dengan kilang arak. Kita kat Selangor ada dua tuan-tuan, kilang arak yang besar. Satu memang dah lama tuan-tuan, daripada zaman lepas merdeka lagi dah ada. Kalau saya dulu pergi kerja tiap-tiap hari tuan-tuan, memang nampak kedai tu. Bukan kedai lah, kilang tu. Tuan-tuan kalau naik Elite tu, nampak belah kiri. Daripada sini belah kiri kan. Kalau tuan-tuan lalu Federal Highway daripada Banting ke KL, belah kanan ada dua. Kita tak boleh buat apa pun, benda dah ada kan tuan-tuan. Tapi sekurang-kurangnya saya sebut tadi, dapat melihat satu kemungkaran, paling kurang ada rasa benci dalam hati kita. Ini bukan soal politik tuan-tuan. Jangan cerita, ni cerita tentang arak ni politik. Tidak. Kita sebagai orang Islam kena ada perasaan itu. Paling kurang tuan-tuan, kita nak pergi, kita ada kuasa. Kita nak cakap, kita tak ada kuasa. Tetapi sekurang-kurangnya ada perasaan benci setiap maksiat yang kita lihat. Ni maksiat ni, dosa besar tuan-tuan. Dia menyebabkan kemungkaran berlaku disebabkan arak ni. Kena ada perasaan benci dalam hati kita. Tak kira lah siapa pun kita, kena ada perasaan benci. Jangan rasa kita pula rasa bangga, besarnya kilang arak kat negeri Selangor. Kita pula rasa bangga kan dengan arak tersebut. Jangan tuan-tuan. Sebab itu kalau boleh, kalau ada anak-anak Melayu yang kerja kilang arak, suruh berhenti terus. Dia tak ada kira ni mudarat lebih besar kalau berhenti. Banyak lagi kerja lain tuan-tuan. Kerja sapu sampah tu lebih mulia daripada kerja kilang arak. Sebab dosa dia besar. Azab yang Allah SWT bagi, kalau sempat kita baca satu hadis nanti, azab kepada orang yang terlibat dengan arak ni tuan-tuan, terutama orang yang minum arak.
Ni yang kerja kilang arak kan. Sedangkan orang yang bekerja dengan agensi riba pun digalakkan untuk berhenti kerja, apatah lagi tu riba tuan. Ni apatah lagi yang terlibat dengan arak, kena berhenti. Kalau ada berhentilah, carilah, bantulah kerja di tempat lain yang lebih bagus tuan. Lagi-lagi lepas tu lagi satu ni yang bekerja dengan kedai-kedai yang menjual arak. Yang ni tapi cuma yang pertama yang memerah. Yang kerja kilang tu memerah lah tu, dia mesin kan. Dia masukkan anggur, dia peram dan sebagainya. Mungkin ada bahan-bahan lain. Kalau dulu buat arak dengan anggur, sebab tu dia perap anggur tu ada sampai 20 tahun, 30 tahun. Lagi lama dia punya perapan tu lagi mahal dia punya harga tuan-tuan. Sebab hari ni tuan-tuan budaya arak ni dah jadi kebiasaan. Sebab apa? Sebab dalam filem-filem dah dihidangkan tuan-tuan. Tuan-tuan tengok filem apa? Filem orang putih semua ada arak. Tak ada yang tak ada arak tuan-tuan. Cerita Melayu je lah. Tak ada tuan-tuan. Pergi kelab pun kalau minum arak pun kita yakin itu bukan arak. Itu TOIS kan. Dia bukan arak lah kan. Tetapi kalau luar dia dah jadi kebiasaan. Semua majlis-majlis yang besar-besar kan, sama ada kau main majlis sukan ke, konsert ke, apa ke, semua dihidangkan dengan arak. Sebab itu tuan-tuan, negara-negara yang bebas arak ni, negara kita tak ada bebas tuan-tuan, masih lagi terikat. Tapi negara-negara yang bebas ni, tuan-tuan tengok kadar jenayahnya lagi besar. Kita pun dekat Malaysia pun dahsyat tuan-tuan. Disebabkan arak orang berbunuh-bunuhan, sebab arak berlaku aksiden, orang mati dan sebagainya. Apatah lagi luar negara, kalau tuan-tuan tengok di UK dan sebagainya, lebih hampir 50% kadar jenayah disebabkan arak. Dan arak ni juga tuan-tuan menyebabkan keruntuhan rumah tangga. Sebab itu arak dengan dadah ni satu benda yang sama, hampir sama. Dia najis. Kita panggil najis dadah, kita tak panggil najis arak. Sebab dua-dua sama tuan-tuan. Dia dua-dua tetap najis. Haram dan najis. Arak ni haram, najis. Nanti kita tengok hadis Nabi SAW ada sebut rijsum min amali syaitan kan. Dia ada satu disebutkan najis, hukum. Ulama-ulama pun sebut ini satu benda yang najis. Najis ada orang makan tuan-tuan? Tak ada kan. Tapi iyalah orang tahu haramnya, dia tak tahu benda tu najis kan. Sebab itu tuan-tuan, orang yang bekerja ni kita kena elakkan. Terutama orang yang bekerja dengan untuk membuat arak. Yang kedua, wa mu'tasiruha, orang yang minta diperahkan. Ni owner lah. Owner yang buat arak. Juga sama owner ni tuan-tuan, termasuk juga orang yang ada saham dalam kilang arak. Samalah. Dia bagi saham untuk dia dapat keuntungan, dia minta orang lain buat kerja untuk buat arak. Ini juga golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, wasyaribaha, orang-orang yang minum arak. Ini yang paling banyak tuan-tuan, sehingga menyebabkan memabukkan dan sebagainya. Nanti insya-Allah kita bincangkan istilah-istilah memabukkan itu bagaimana. Sebab apa tuan-tuan? Sebab arak hukumnya dah confirm haram. Yang diperah dengan anggur, tak diperah dengan anggur, hukumnya haram. Dia ada istilah satu kaedah tuan-tuan, benda yang banyak memabukkan, yang sedikit juga haram. Yang banyak memabukkan haram, yang sedikit juga haram. Itu kalau tuan-tuan belajar kaedah fiqh nanti kita banyak tuan-tuan. Kalau bab-bab ni dia banyak ada kaedah-kaedah untuk menentukan hukum, istinbat hukum dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan, zaman Nabi SAW, dia arak ni dia bukan dia haram tiba-tiba zup terus haram, tak. Dia ada perubahan. Sebab orang Arab dulu tuan-tuan, dia memang macam tu. Dia ada anggur-anggur ni disimpan, dibuat arak. Sebelum diharamkan arak tak haram. Sahabat-sahabat pun minum arak tuan-tuan. Kemudian diperingkatkan, peringkat kedua, jangan minum arak ketika nak solat. Itu dia punya peringkat pengharaman. Tapi selepas tu tuan-tuan, waktu solat sahabat tak mabuk. Habis solat minum arak, minum tuak, mabuk. Mabuk tak sedadi dan sebagainya, sehinggalah turun hukum arahan Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan pengharaman arak ini. Itu berlaku tuan-tuan. Dia tak ada istilah saya ni arak ni macam kita ikut berperingkat-peringkat. Tak ada istilah peringkat-peringkat. Peringkat zaman Rasulullah untuk menetapkan hukum. Hukum dah ada, kita kena ikut. Bukan kita buat hukum sekarang tuan-tuan. Tak ada. Hari ini kita buat satu-satu hukum kepada masalah-masalah yang tak timbul zaman dulu. Hukum tu tak ada. Zaman tu dia punya perkara tu tak berlaku zaman tu. Sebab itu banyak hukum-hukum yang kalau tuan-tuan kita belajar fiqh ni,
Ada yang kita qiyas dengan hukum yang lain. Berkaitan dadah, mana ada sebut dadah dalam Al-Quran? Kan? Dadah juga dikiaskan dengan hukum-hukum yang lain. Sebab itu sumber hukum dalam Islam ni Al-Quran, As-Sunnah, ijma', kesepakatan para ulama dan juga qiyas. Qiyas kita ambil hukum lain yang sama untuk dihukumkan dengan hukum tersebut. Itu berkaitan tu. Itu yang ketiga tuan-tuan, peminumnya. Yang keempat, wahamilaha, pembawanya. Tuan-tuan boleh bayangkan orang yang nak bawa juga, yang kerja bawa lori jual arak. Semua tuan-tuan, ni semua 10 orang ni dia berkait-kait ni. Cuma ada dah juga pembincangan macam mana orang-orang yang kerja custom. Mereka tak ada pilihan, dia bukan kerja nak bawa arak. Dia nak memastikan barang-barang yang ada masuk dan keluar daripada negara, barang-barang yang patuh. Dia bukan patuh syariah tuan-tuan, yang patuh, dia mengikut undang-undang. Adakah mereka ini juga terlibat dalam golongan ini? Itu panjang perbahasan dia. Kalau sempat akan datang kita akan bincangkan orang-orang yang kerja kasam. Saya suka baca tuan-tuan, ada hadis-hadisnya. Dia tidak sampai dosa sebab dia tidak terlibat secara 10 golongan ni yang jual, beli, bawa dan sebagainya. Mereka hanya melalukan je kan di custom. Itu tak ada. Mereka tidak terlibatlah dengan hukum yang kata haram itu. Kalau boleh elak, tapi kalau tak boleh nak elak, tak macam mana. Dia begitu juga orang yang kerja dekat bank tadi kan je, yang terlibat dengan dosa besar, riba tadi. Tapi kalau tak kerja dekat bank, orang lain yang masuk, riba itu makin berkembang. Sekurang-kurangnya ada juga orang Islam duduk dalam institusi itu, wang-wang tadi itu dapat disalurkan ke tempat yang sepatutnya, mungkin ke Baitul Mal dan sebagainya. Itu ada dia punya part-part perbincangan dia. Itu yang ketiga tuan-tuan. Pembawanya juga, yang keempat, pembawanya juga termasuk golongan yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Yang kelima, wal mahmulatu ilaihi, orang yang minta dibawa kepadanya. Yang minta dibawa, bukan tuan-tuan lah, orang yang nak order kan, tolong bawa sana, waiter, jadi waiter kan. Orang yang minta waiter hantar arak dan sebagainya. Walaupun dia tak minum arak, dia minta untuk bawakan arak, nak jamu orang dan sebagainya. Ini juga tidak dibolehkan. Okey, seterusnya wasaqiyaha, orang yang menuangkan arak. Ini banyak tuan-tuan, anak-anak muda yang bekerja dan sebagainya, menuangkan arak ni termasuk golongan-golongan inilah. Yang seterusnya, yang ketujuh, wabai'aha, penjualnya. Penjual arak juga tuan-tuan terlibat. Bukanlah anak-anak kita duduk dekat kedai semenika tu mereka nak jual arak, mereka terpaksa kan. Tetapi kalau boleh dielakkan, sebab dia tak, antara 10 golongan juga mereka terlibat. Dengan penjualan tu siap pegang lagi, siap jual lagi, ambil duit lagi, walaupun bukan dia punya. Iyalah, bukan dia punya. Macam tuan-tuan kerja kedai arak kan, buat arak, bukan kita dapat pun hasilnya, tapi hasil daripada penjualan tu ada gaji-gaji, portion tu dekat kita. Betul, sebab tu ada perbincangan berkaitan dengan hasil arak. Kita ada cukai arak tuan-tuan kepada wang yang disatukan. Tu ada perbincangan berkaitan dengan hukum itu. Itu panjanglah, hukum lain lah tuan-tuan. Itu akan datang kalau sempat kita bincangkan. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, wa akala samanuha, orang yang makan hasil jualannya. Ni orang yang ada saham tuan-tuan. Ada saham. Sebab tu orang yang nak main saham ni, orang yang nak melabur ni kena tengok. Tak kira lah arak ke ataupun terlibat dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT, kita kena elakkan. Tak boleh langsung tuan-tuan. Sebab itu kalau dulu kan ada orang buat pelaburan ASB tuan-tuan, dari segi ada dia hukum kat Malaysia ni dia pelik sikit. Dia hukum berdasarkan kepada hukum negeri. Kan betul kan? Sebab kita ada sultan kan. Kita bukan macam kat Mesir. Kat Mesir dia ada mufti diar, dia panggil. Mufti negara. Seorang je mufti. Kalau kita ada 14 mufti tuan-tuan, ramai kita punya mufti. Hukum dia berbeza-beza. Sehingga berlakunya perbezaan itu tuan-tuan, terpaksa diwujudkan pula satu majlis untuk hal ehwal Islam di peringkat JAKIM untuk selaraskan hukum. Tapi hak tetap di negeri. Kadang-kadang peringkat federal dah buat dah ketetapan sekian-sekian. Ketetapan federal ni menjadi panduan tuan-tuan kepada Jawatankuasa Fatwa negeri-negeri untuk buat hukum. Dia bukan jadi satu ketetapan kena wajib ikut hukum itu, tidak. Dia ada perbahasan-perbahasan. Sebab itu pelik sikit tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok
hukum, maksud lain sikit, hukum pemastautin. Kalau kita nak jadi ahli karya masjid, hukum mastautin kita 4 bulan tuan-tuan dah boleh daftar sebagai ahli karya, betul? Tapi hukum mastautin untuk nikah misalnya, alamat lain, pergi rumah tempat lain, tuan-tuan kena isi borang mastautin. Itu cukup 6 bulan tuan-tuan duduk satu tempat, barulah nazir boleh cop, barulah ketua kampung boleh cop untuk mengesahkan dia dah lebih 6 bulan untuk buat kebenaran berkahwin. Tapi ada juga negeri tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi satu negeri, saya tak sebut negeri tuan-tuan, satu negeri hukum dia punya mastautin, tuan-tuan duduk, ada rumah kat situ sewa ke apa, duduk 5 hari, lepas 5 hari tuan-tuan boleh dapat pengesahan mastautin. Lagi senang orang nak menikah tuan-tuan. Sebab tu ramai orang pergi nikah Thailand, pergi negeri tu kan tuan-tuan. Itu berlaku. Kita punya hukum berbeza-beza. Hukum negeri ni lain, hukum ni negeri lain, akhirnya bergaduh sama kita. Hukum tu tak salah, sebab pendapat yang dibentangkan tu semua ikut 4 mazhab kan. Sebab kita kat Malaysia ni tuan-tuan, kita mazhab Syafi'i, tetapi ada juga beberapa hukum yang ditetapkan. Kadang-kadang kita tak tahu pun, tetapi yang hukum yang ditetapkan oleh Jabatan Ketua Fatwa diambil sebab dia melihat keperluan itu lebih kepada hukum tersebut. Dia ambil hukum mazhab lain. Tak salah pun tuan-tuan, tak salah. Tapi ada perbincangan yang panjang tuan-tuan, sebab saya pernah juga buat satu ketah kerja hukum surau-surau yang diberikan kebenaran Jumaat, kemudian dia tidak melaksanakan Jumaat secara berterusan. Apa hukum dia? Tu sekali tu je lah. Pernah buat paper untuk Jabatan Kuasa Fatwa, pernah bentang, gigil-gigil tuan-tuan. Depan time tu kita baru lagi kan, muda lagi, gigil-gigil tuan-tuan. Dah lah first time buat paper tu, bentang pula dekat orang alim kan, dekat dalam Jabatan Kuasa Fatwa. Itu satu paper lah. Yang lain, paper yang lain tu paper yang kita kongsi. Itu nanti bincang lain lah. Bukanlah pagi ni nak cerita, kita berbeza tuan-tuan. Tuan-tuan mati Allah SWT, kita tengok dia ada 10 golongan yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Yang ke-9, wal mushtari laha, orang yang membelinya juga haram, dilaknat oleh Allah SWT. Dan yang terakhir tuan-tuan, golongan yang wal mushtaratu lahu, orang yang meminta dibelikan untuknya, juga ini golongan yang telah dilaknat oleh Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan mati Allah SWT, ni banyak perkara-perkara ini kita kena tahu. Sebab dulu ada satu kontroversi, tuan-tuan ingat tahun 2021 ada satu botol keluar tuan-tuan, pelancaran arak, namanya araknya tuan-tuan tahu apa? Timah. Dia punya araknya namanya timah. Kalau arak tu namanya wine dan sebagainya, orang tahulah itu arak. Tapi kalau timah mana orang tahu? Dia macam Barbara ataupun botol air gas daripada negara Arab tuan-tuan. Botol dia macam arak, macam botol arak, tapi dia bukan air arak, dia air gas je ataupun air jus je. Tetapi botol juga memainkan peranan. Tapi ada juga botol yang biasa kan, bukan botol arak tetapi arak. Sebab ni perkara-perkara tuan-tuan kita kena jaga sungguh. Kadang-kadang takut kita salah beli, kita minum, anak kita pula minum. Memanglah tak sengaja, hukum tak sengaja ni lain, tetapi kita kena elakkan. Once sekali dah masuk dalam diri kita ni tuan-tuan, nak bersihkan mengambil tempoh yang cukup panjang. Panjang tuan-tuan. Dia macam orang merokok lah. Orang merokok tuan-tuan, kalau kita belajar dia macam mana dia nak bersihkan, orang yang merokok nak bersihkan dia punya organ-organ dalam mengambil masa bukan setahun dua tuan-tuan, 15 tahun untuk bersihkan. Itu kalau yang bukan yang tegar lah. Kalau dah memang tegar nak buat macam mana kan, tak isap rokok mati. Dia ada hukum lain pula. Itu berkaitan dengan rokok, berbeza tuan-tuan. Tapi ni arak kita kena elakkan lah. Walaupun ada penafian berkaitan dengan timah tadi, akhirnya syarikat Wine Park Corporation, seingat saya, dia nafikanlah, ni dia ambil timah ni sempena satu nama lain. Tapi itu juga ambil peranan tuan-tuan. Kalau kita tu, saya sebut tadi, kita tak boleh ada kuasa, paling kurang kita benci dengan maksiat yang ada berlaku di sekeliling kita, termasuk maksiat arak ini. Kalau ada dekat sekeliling kita ni orang jual arak, pastikan tuan-tuan orang tu sampai tak jual. Itu peranan kita. Sebab tu orang Islam ni kena bersatu padu tuan-tuan, dalam perkara-perkara maksiat kepada Allah SWT untuk kita cegah. Penting tuan-tuan perkara ni. Tuan-tuan mati Allah SWT, saya akhirkan hukum kedudukan arak ni dalam syariat Islam yang macam saya sebut tadi, hukum dia tetap haram dan juga najis. Firman Allah SWT
ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, keji dari segi perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Sebab itu arahan menjauhi arak ni lebih kuat daripada tegahan meminumnya, tuan-tuan. Tegahan menjauhi arak dia macam la taqrabuz zina. Dia orang kata menjauhi, jangan dekat. Bukannya tegah je, jangan dekat. Once dah dekat, kita akan terjebak, tuan-tuan, walaupun kita tidak meminum kalau dari segi konsep perbincangan kita berkaitan dengan arak. Sebab tegahan sahaja tidak termasuk tegahan lain yang berkaitan dengannya, seperti melayan seorang minum, membeli atau menjualnya. Sebab itu arahan menjauhinya yang bermaksud amaran supaya menjauhi segala perkara yang berkaitan dengan arak, termasuk minum dan sebagainya. Dalam 10 perkara tadi, tuan-tuan, supaya kita tidak terlibat dalam perkara-perkara yang Allah SWT larang ni, tegah ni. Tuan-tuan, macam Allah SWT, saya sekadar tu untuk kita punya perbincangan pada pagi ni. Banyak lagi, tuan-tuan. Itu baru satu page perbincangan tu. Tadi ada dalam 10 page ni. Panjang dia punya perbincangan berkaitan dengan arak ni. Kita hukum-hukum arak kita akan bincang akan datang. Bulan akan datang kita masuk sikit berkaitan dengan satu lagi bab arak ni, untuk kita bincang beberapa hukum berkaitan dengan arak, orang yang duduk dalam majlis arak, berkaitan dengan alkohol yang ada dalam makanan dan sebagainya. Sebab makanan-makanan kita yang kita beli yang ada perisa-perisa tu, tuan-tuan, kita kena tengok dia punya tahap araknya kat mana. Bukan tahap arak, tahap alkohol. Alkohol macam saya sebut tadi, alkohol bukan arak, tapi dalam arak ada alkohol. Begitu juga dalam kita punya wangi-wangian tadi, kita punya perfume kan juga ada alkohol. Macam mana hukum juga kita akan bincangkan. Tapi jangan risau, tuan-tuan, sebab tu kena penting, tuan-tuan, kita beli tu kita tahu tahap alkohol tu kat mana. Sebab alkohol yang tahap sebab kita jumpa sebulan lagi, alkohol, tuan-tuan, lebih 0.5% tu dah dikira haram. 0.5%. Lebih daripada 0.5% dia punya alkohol tak boleh, tuan-tuan. Dia kena kurang daripada tu. Itu kita kena elakkan. Wallahualam, sekadar itu untuk perbincangan pada pagi ini. Yang baik datang daripada Allah SWT, yang kurang daripada diri saya sendiri. Selamat tahun baru kepada tuan-tuan. Kita sebagai orang Islam, untuk kita menyambut tahun baru, tuan-tuan bacalah kisah-kisah berkaitan dengan awal Muharram, perjuangan Nabi dan juga sahabat-sahabat dalam berjuang. Ni banyak kisah, tuan-tuan, tentang awal Muharram ni. Orang cerita ceramah lain pula, Ustaz. Kesian orang Kuala Selangor je, tuan-tuan. Jauh perjalanannya. Okey, mudah-mudahan yang baik daripada Allah, yang kurang atas diri saya sendiri. Kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.